Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pembinaan perenggan pendahuluan untuk karangan terbuka ya. Karangan terbuka ni kalau dalam kertas SPM dia adalah bahagian B. Okey, kita tengok dulu standard pembelajaran. Jadi cikgu memilih ASP-nya adalah 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang, manakala SK-nya adalah 3.43 menulis untuk menghasilkan pelbagai jenis karangan yang lengkap dengan menggunakan bahasa berbudaya. Okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan bahasa berbudaya. Okey, bahasa yang syarat dengan unsur-unsur stilistik seperti simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan, pepatah, penanda wacana, unsur-unsur sastra seperti metafora, simili, personifikasi, hyperbola. Dan unsur sastra ni sebenarnya banyak lagi ya. Kemudian penggunaan kosakata yang meluas, bahasa yang menarik. Kalau kamu lihat mungkin ada setengah yang tidak faham apa itu tentang unsur stilistik. Jadi cikgu terangkan, ya, unsur stilistik ni adalah teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dalam penulisan. Apa yang dikatakan penanda wacana? Sebenarnya banyak ya, kalau kamu belajar karangan penanda wacana ni kita ada bahagian pendahuluan, bahagian isi, kemudian bahagian penutup dan ada penanda wacana berbentuk kebat. Hari ini cikgu cuma sentuh tentang penanda wacana bahagian pendahuluan ya, yang dikenali sebagai bahasa berbudaya menunjukkan latar masa. Kalau lihat contoh yang cikgu beri itu, iaitu pada era globalisasi ini, dewasa ini, pada masa ini, kini dan sawarsa ini, sejak sedekat lalu, belakangan ini, sejak akhir-akhir ini, dalam meniti arus kemodenan ini, kebelakangan ini, pada zaman pasca merdeka ini, dalam meniti kehidupan pada Macapada dan sejak negara. Ini antara penanda wacana permulaan ayat bagi pendahuluan. Alright, kita tengok peribahasa. Kita ada 6 di bawah peribahasa, iaitu kita ada simpulan bahasa, kita ada perumpamaan, bidalan, kemudian kita ada cogan kata, kita ada kata-kata hikmat. Dan dekat sini cikgu bagikan contoh-contoh peribahasa ya, seperti api dalam sekam, warga prihatin, ibarat telur sesangkak pecah sebiji pecah semuanya, negara kita tanggungjawab kita ya, dan seterusnya tu. Daya akhir itu peribahasa, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Biasa peribahasa yang akhir ni tadi, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih, biasanya ramai rata-rata murid memilih peribahasa ini sebab mudah, dia boleh dimasukkan dalam mana-mana jenis karangan. Tak kisahlah bahagian pendahuluan, isi maupun penutup. Ini adalah kosakata. Tadi yang cikgu kata kosakata yang meluas. Kamu kena tengok, buat karangan bukan hanya setakat menggunakan kosakata yang biasa-biasa je. Carilah kosakata yang terkini, tapi jangan terlalu bombastik. Cikgu bagi contoh soalan. Soalan yang pertama, ini cikgu ambil berdasarkan daripada bahan dalam buku teks ya. Kalau kamu tengok dalam buku teks tingkatan 5, tema 11. Keselamatan negara ialah sebagai cara atau kaedah yang digunakan oleh sesebuah kerajaan atau negara mempertahankan hak daripada ancaman. Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum mesti bersatu demi menjaga keamanan dan keharmonian negara. Huraikan peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan negara. Sebelum kita nak bina pendahuluan, kamu kena baca soalan terlebih dahulu, kenal pasti dulu tema, skop soalan, kehendak soalan dan siapa pelakunya dalam soalan tersebut. Bila dah dapat perkara tersebut, baru kamu tahu apa perkara yang perlu dibincangkan.
Okey, baiklah. Kita lihat ya, apa yang cikgu warnakan warna kuning tu adalah tema soalan, iaitu keselamatan negara. Soalan ni nak membincangkan tentang keselamatan negara. Apa skop soalan? Dia suruh kamu cari tentang peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan negara. Tu yang cikgu highlightkan dengan warna hijau. Okey, apa yang soalan ni suruh kamu buat? Dia suruh kamu huraikan. Maksudnya bila tiba dekat isi-isi penting nanti, kamu kena huraikan. Ya, huraikan. Okey, kita tengok siapa pelakunya. Kadang-kadang setengah soalan dia tak ada tulis pelaku. Jadi kamu boleh pilih sesiapa saja, masyarakat, kerajaan, individu, remaja, ya. Tapi dalam soalan ini dia telah spesifikkan kepada masyarakat. Jadi dalam karangan kamu tertumpu kepada peranan masyarakat. Okey, baiklah. Dalam pembinaan ayat-ayat dalam pendahuluan karangan. Okey, kamu kena ikut struktur ini kalau seboleh-bolehnya untuk nampakkan ayat tersebut cantik dan tersusun. Okey, nombor 1, ayat tema soalan. Apa yang dikatakan tentang ayat tema soalan? Sesuatu yang akan disampaikan atau menjadi pokok masalah dalam tugasan karangan. Itu tadi yang kamu lihat, dah cikgu highlightkan tadi ya, dalam soalan yang berwarna kuning tu, keselamatan negara. Okey, ayat B adalah ayat rangsangan. Ayat rangsangan ni boleh jadi 2, 3, 4 ayat. Okey, ayat yang merangsang pembaca, maksudnya nak tahu lebih lagi. Okey, berkaitan definisi. Kamu boleh bagi definisi. Apa itu keselamatan? Ataupun kalau tak nak bagi definisi, kamu huraikan sedikit tentang keselamatan. Kamu boleh masukkan atau kaitkan dengan isu semasa. Nanti tengok contoh yang akan cikgu beri nanti. Okey, tidak membincangkan perkara yang disentuh dalam perenggan isi. Sebab dalam perenggan pendahuluan dia secara umum sahaja. Okey, manakala yang ketiga C adalah ayat arahan atau tugasan soalan. Ayat yang menjawab kata kunci atau tentang isi yang akan dibicarakan. Bila ayat arahan ni, kamu tengok balik slide yang tadi, soalan tadi, iaitu tentang huraikan peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan negara. Jadi itu ayat yang terakhir bagi perenggan pendahuluan. Okey, kita tengok contoh ayat tema, ayat rangsangan, ayat arahan atau kehendak soalan ni tadi. Ayat tugasan soalan. Okey, ayat tema. Dia kata tadi nak berceritakan tentang tema soalan. Okey, tengok cikgu dah sediakan ayat ni sebagai contoh. Dalam meniti arus kemodenan ini, keselamatan sesebuah negara amat penting untuk dipelihara dan dijaga bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan. Itu ayat tema. Kamu ceritakan apa yang kamu faham tentang keselamatan negara. Manakala ayat rangsangan soalan, okey, kat sini kita nak menjelaskan lebih lagi mengenai keselamatan negara. Apa yang berlaku? Kat sini cikgu letakkan isu, ya, isu semasa di bawah ayat rangsangan. Okey, di Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN telah merangka pelbagai usaha dalam memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik dan aman. Itu cikgu kaitkan dengan isu semasa. Nak nampakkan kita ni mengetahui tentang isu semasa. Okey, cikgu sambung lagi ayat untuk rangsangan untuk bagi pembaca lebih memahami apa kehendak soalan. Sehubungan itu, tanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara bukan sahaja bergantung kepada pemimpin dan anggota keselamatan seperti polis dan tentera, sebaliknya masyarakat yang merupakan warga prihatin turut berperanan menjamin keselamatan negara. Tengok, cikgu dah mula kaitkan sedikit dengan kehendak soalan, ya. Okey. Dan masuk ke ayat yang ketiga, AR yang ketiga. Okey, AR yang ketiga ialah kamu masukkan kebat, ada unsur-unsur kebat kat situ. Okey, kamu boleh masukkan sama ada sebab, akibat ataupun contoh. Okay. Sekiranya masyarakat Sambalewa menjaga keselamatan negara, situasi ini boleh memberikan impak negatif kepada kestabilan negara.
Okey, cikgu ambil 3 sahaja ayat untuk bahagian rangsangan. Okey, kita pergi kepada ayat arahan tugasan soalan. Okey, kamu boleh letakkan di awalnya. Persoalannya, apakah peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan negara? Ambil balik ayat arahan soalan. Okey, jadi cikgu simpulkan dekat situ dalam kotak tersebut. AT tu ayat tema, kamu kena tanya apa mengenai fokus soalan. AR1 tu kamu tanya mengapa kamu kata begitu dekat tema tersebut. Jelaskan. Ayat AR kedua, bagaimana cara kamu nak buat? AR3, letakkan unsur-unsur kebat seperti cikgu terangkan tadi, ya, sama ada kesan atau contoh. Dan ayat tugasan atau arahan soalan ambil balik daripada ayat soalan tadi. Okey? Seterusnya, contoh pendahuluan yang lengkap berserta penggunaan bahasa berbudaya. Okey, kat sini cikgu tekankan penggunaan bahasa berbudaya supaya perenggan pendahuluan kamu menjadi sedap dibaca. Keinginan pembaca untuk terus membaca karangan kamu, ya, dia jadi segar. Nak tahu apa cerita seterusnya tentang karangan kamu. Okey, tengok ya, cikgu baca sepintas lalu dahulu perenggan pendahuluan ini. Dalam meniti arus kemodenan ini, keselamatan sesebuah negara amat penting untuk dipelihara dan dijaga bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan. Di Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN telah merangka pelbagai usaha dalam memastikan keselamatan negara berada di tahap yang baik dan aman. Sehubungan itu, tanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan negara bukan sahaja bergantung kepada pemimpin dan anggota keselamatan seperti polis dan tentera, sebaliknya masyarakat yang merupakan warga prihatin turut berperanan menjamin keselamatan negara. Sekiranya masyarakat Sambalewa menjaga keselamatan negara, situasi ini boleh memberikan impak negatif kepada kestabilan negara. Persoalannya, apakah peranan masyarakat dalam menjamin keselamatan negara? Jadi cikgu pindahkan tadi kerangka pendahuluan menjadi satu pendahuluan lengkap seperti ini. Dan kita highlightkan penggunaan bahasa berbudaya. Apa dia bahasa berbudaya seperti yang cikgu terangkan di awal slide tadi? Okey, kita tengok yang cikgu highlightkan warna merah. Dalam meniti arus kemodenan ini, sehubungan itu merupakan penanda wacana bagi pembinaan pendahuluan. Dalam meniti arus kemodenan ini merupakan penanda wacana latar masa. Manakala yang warna pink, warga prihatin, itu adalah penggunaan kosakata yang luas. Okey. Warga prihatin itu merupakan peribahasa melalui cogan kata ataupun kata-kata hikmah. Manakala Sambalewa, impak negatif yang cikgu highlightkan warna hijau itu merupakan kosakata yang meluas. Bila dah ada penggunaan bahasa berbudaya dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang gramatis, dia boleh mencantikkan ayat tersebut menjadi satu pendahuluan yang boleh menarik minat pembaca untuk membaca. Alright, kita teruskan kepada contoh lain pendahuluan yang menggunakan bahasa berbudaya. Tengok soalan. Huraikan kepentingan pembabitan pelajar dalam kegiatan co-curriculum seiring pencapaian dalam bidang akademik. Okey, ya, masih lagi menggunakan soalan huraikan. Okey, tengok jawapan yang cikgu berikan di sini. Pada era globalisasi ini, co-curriculum merupakan elemen yang sangat penting dalam memacu murid ke arah pertumbuhan, kecerdasan dan kecergasan kendiri meliputi aspek fizikal, mental, sosial dan emosi, persis ungkapan badan sihat, otak cerdas. Secara dasarnya, aktiviti co-curriculum ialah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Hal ini bertujuan untuk menambah, mengukuhkan dan mengadaptasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh di dalam kelas. Okey, impak
daripada menyertai aktiviti co-curriculum, murid akan dapat membina jati diri. Oleh yang demikian, terdapat beberapa kepentingan pembabitan murid dalam kegiatan co-curriculum. Kehendak soalan adalah huraikan kepentingan pembabitan pelajar dalam co-curriculum. Temanya adalah co-curriculum. Okey, jadi cikgu masukkan bahasa berbudaya kat situ ya untuk penanda wacana pada era globalisasi ini secara dasarnya. Manakala untuk peribahasa badan sihat, otak cerdas. Okey, dan untuk bahasa kosakata meluas ya, yang terkini cikgu masukkan perkataan elemen, memacu, persis, mengadaptasikan, impak dan jati diri. Okey, yang mana cikgu highlightkan itu merupakan bahasa berbudaya. Jadi dia nak menyedapkan, mencantikkan pendahuluan kamu. Okey, ingat pendahuluan tak perlu buat ayat panjang-panjang, tak perlu banyak-banyak sangat ayat ya. Kerana sekarang ini untuk format yang baru, karangan terbuka, karangan kamu panjangnya hanya 350 hingga 500 patah perkataan sahaja. Seboleh-bolehnya ya. Untuk bahagian pendahuluan hanya disarankan 70 patah perkataan sahaja. Ya, jadi cuba buat, bagikan ia nampak menarik. Okey, secara rumusannya apa yang kita dapat melalui pembinaan perenggan pendahuluan, memasukkan bahasa berbudaya dan juga membina mengikut struktur pendahuluan, iaitu adanya ayat tema, ayat rangsangan dan ayat kehendak soalan. Jadi pendahuluan ni boleh menarik minat dan perhatian pembaca. Pendahuluan juga boleh menunjuk arah kepada pembaca tentang persoalan yang akan disentuh dalam isi karangan. Nanti kamu gunakan penanda wacana yang bersesuaian untuk menampakkan kesinambungan antara perenggan pendahuluan dengan perenggan isi yang pertama. Dan akhir sekali, fungsi pendahuluan ini menjelaskan tema secara ringkas bertepatan dengan kehendak soalan. Okey. Jadi, bila kamu dah tahu cara-cara nak membina perenggan pendahuluan, jadi sebagai latihan pengukuhan ya. Sebagai latihan pengukuhan untuk kamu lebih mahir, cikgu sertakan 2 soalan latihan pengukuhan mengenai karangan pembinaan pendahuluan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 144 hingga 145, ya, buku teks tingkatan 5, dan juga muka surat 150 hingga 151. Okey, kalau soalan 1 tu dia tanyakan pendapat anda. Okey, cikgu bacakan soalan. Ancaman dan cabaran pada alah baru ini mempunyai perspektif yang berbeza mengikut sejarah negara masing-masing di samping faktor lain seperti demografi, sosial, politik, status ekonomi dan pengaruh perkembangan pembangunan di negara jiran seluruh dunia. Pada pendapat anda, apakah ancaman-ancaman yang boleh menjatuhkan imej dan keharmonian negara kita? Jadi kamu cari mana dia tema soalan, kehendak soalan dan siapa pelakunya. Okay, soalan 2, bincangkan langkah-langkah keselamatan yang boleh ditingkatkan di Malaysia bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Okey, ya, ini pun kamu cari apa dia tema soalannya, kehendak soalannya dan juga siapa pelakunya. Okey, boleh rujuk pada buku teks tingkatan 5 yang cikgu bagi muka suratnya yang cikgu paparkan ini. Okey, baiklah, cikgu mengharapkan apa yang disampaikan, yang diberikan itu memberi manfaat kepada anak-anak murid sekalian ya, dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pembinaan pendahuluan karangan. Okey, untuk itu terima kasih cikgu ucapkan dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.